Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtada bi hadihi wa ittaba sunnatihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita diizinkan lagi oleh Allah untuk bertemu dan insya-Allah dalam kuliah subuh ringkas pada pagi ini kita akan meneruskan perkongsian ilmu dan tajuknya masih lagi berkaitan dengan hadis 40. Tajuk yang kita akan fokus pada pagi ini ialah sambungan huraian hadis yang ke-23 berkenaan dengan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Bermula daripada was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Muslimin dan muslimat sidang hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah dan dipermudahkan urusan hari ini. Apa khabar COVID-19 pada hari ini? Takziah diucapkan kepada rakyat Malaysia kerana semalam direkodkan jumlah kematian akibat daripada musibah COVID ini sebanyak 24 kes. Ini sekaligus menjadikan ianya kes tertinggi sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita. Kita ni tuan-tuan sudah setahun dah berada dalam situasi seperti begini. Dan kematian semalam tu membabitkan 21 orang warga negara dan 3 warga asing. Dan ini menjadikan jumlah kumulatif kematian yang direkodkan setakat ini sebanyak 896 kes. 896 kes. Ini keseluruhan. Maknanya ramai jugalah yang mati. Mudah-mudahan kita doakan mereka ini mendapat syahid kerana mereka berada dalam situasi wabak dan mereka berada di sini. Semalam kes alhamdulillah menurunlah sebab sebanyak dilaporkan ada 3,100 kes positif. 3,100 itu masih banyak lagi. Kemudian sekarang ni untuk maklumat semualah, pengetahuan semua, kalau kita ikuti pengumuman yang dilaporkan yang sedang aktif kes COVID ini di seluruh negara ada sebanyak 51,000 ataupun 51,977 kes. Maksudnya kes ini ataupun COVID ini berada di mana-mana. Berada di mana-mana di sekeliling kita. Jadi yang dirawat di rawatan rapi pun ramai lagi. Ada 282 kes. Dan yang kritikal yang memerlukan alat pernafasan ada 134 kes. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Walaupun begitu, kita juga kena ceritakan kebaikan-kebaikan benda yang boleh menjadikan kita sentiasa ingat dan harap kepada Allah, bersyukur kepada Allah kerana yang pulih pun ramai. Semalam ada 2,340 kes yang pulih. Kan? Secara keseluruhannya yang pulih ni di negara kita yang dihadapi, yang mengalami kemudian pulih. Ada direkodkan ada 192,679 kes. Jadi ramai, alhamdulillah. Jadi walaupun kita berada dalam keadaan sempit, tapi kita juga diberikan ke lapangan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, ingatan kepada kita semualah. Semalam pun kalau kita compound pun dah, kata tak compound dah daripada 1,000 sudah meningkat dan sudah terus ke mahkamah. Jadi sebaiknya kalau kita ni tak ada apa-apa hal, tak ada apa-apa urusan, kita duduklah di rumah. Sebab kes ni berada di sekitar kita dan masih tinggi, dan kita jagalah diri, berjagalah ahli keluarga. Kalau tidak ada keperluan ekonomi, keperluan lain, maka duduklah di rumah. Dan kita sentiasalah patuhlah kepada SOP baru ataupun amalkanlah SOP sebagai norma baru, iaitu kita elakkan tempat yang sempit,
bersembang dekat dan juga jarak dekat, dan kita sentiasa mengambil wuduk, sebab kerajaan surah sentiasa basuh muka kan, dan tangan kita terus ambil wuduk supaya kita berada sentiasa dalam kebersihan dan berada dalam lindungan Allah SWT. Dan kita pakailah mask bila kita nak keluar ke mana-mana. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sambungan daripada hadis yang ke-23 ni yang kita baca semalam, kita dah sambung. Hari ni kita nak fokus kepada was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sambungan pada hadis ini was-sadaqatu burhan. Was-sadaqatu burhan maksudnya kalimah burhan ini ialah cahaya yang mengelilingi permukaan matahari. Bagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal mu'min takhruju min jasadihi laha burhanun ka burhani syamsi. Inna ruhal mu'min takhruju min jasadihi laha burhanun ka burhani syamsi. Sesungguhnya ruh seorang mukmin itu yang keluar daripada jasadnya mempunyai cahaya. Al-burhan, cahaya. Sebagaimana cahaya al-burhan yang mengelilingi permukaan matahari. Jadi di sini al-burhan ini dinamakan juga sebagai hujjah. Hujjah yang putus. Kerana jelasnya dalam memberikan maksud. Begitulah juga dengan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Itu bukti yang terang tentang kebenaran iman. Muslimin dan muslimat dikasihi sekalian, ketenangan jiwa yang dirasai oleh seorang mukmin itu ketika dia bersedekah adalah tanda wujudnya iman dan kemanisan iman dalam hatinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman." Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Yang pertama apa dia? Man 'abadallaha wahdahu. Man 'abadallaha wahdahu. Wa annahu la ilaha illallah. Wa annahu la ilaha illallah. Wa adda zakata malihi tayyibatan biha nafsuh. Wa adda zakata malihi tayyibatan biha nafsuh. Rafidatan alaihi fi kulli am. Rafidatan alaihi fi kulli am. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ni bermaksud ada 3 perkara yang jika dilakukan oleh seseorang, dia akan merasai kemanisan iman. Ada lagi lafaz-lafaz hadis yang lain. Ini adalah salah satunya lah. Yang pertamanya ialah idza man 'abadallaha wahdah. Sesiapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan dia menunaikan zakat hartanya setiap tahun, dan keadaan jiwanya yang senang. Dia redha walaupun dia kata itu duit dia, tapi dia bagi zakat juga, dia keluarkan zakat juga untuk membersihkan dirinya dan hartanya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah zakat kepada mereka untuk menyucikan diri mereka dan menyucikan harta mereka. Dan juga dia perbuatan itu membantunya untuk dia melakukan ketaatan pada setiap tahun dia melakukan zakat. Jadi mengeluarkan harta ini ataupun was-sadaqatu ini dianggap sebagai tanda keimanan, kerana jiwa biasanya amat mencintai harta. Kita akan rasa itu duit kita, hasil titik peluh kita, dan kita akan jadi kedekut untuk belanjakannya. Kan? Sayang nak bagi kat orang ni. Walaupun begitu, jika dirinya rela mengeluarkan harta itu kerana Allah untuk mensucikan dirinya, maka ini menunjukkan bahawa keimanannya yang sebenar kepada Allah, di samping kepercayaannya terhadap janji-janji baik, balasan-balasan baik yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan juga dia takut kepada janji buruk, balasan buruk bagi orang yang bakhil daripada mengeluarkannya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang yang bakhil dan dia juga menyeru, mengajak, memotivasi orang lain supaya bakhil macam dia juga. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Allah sediakan kepada mereka ini azab yang menghinakan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, antara kelebihan bersedekah ini juga ialah dia adalah kesucian dan tanda kebenaran. Seorang muslim yang dirinya suci bersih daripada kekotoran material,
dia akan merasakan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-katanya, dan dia dapat menunaikan hak-hak Allah dengan beribadat kepadanya, dan dia juga dapat suci bersih daripada sebarang kekotoran maknawi. Maknawi ni spiritual yang tak nampak. Apa daripada sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak mazmumah seperti kedekut, bakhil. Kalau orang yang ada sifat-sifat ini, dia selama-lamanya berada dalam kekotoran maknawi. Jadi kalau orang yang bersedekah, dia ni akan menjadi orang yang pemurah, pemaaf dan mulia. Dia sebenarnya kebakhilan dan keimanan ini tidak akan terhimpun dalam satu masa. Dia bakhil dan dia pemurah, tak boleh. Salah satu saja. Dia tak mungkin akan berkumpul dalam satu masa. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhil, maka mereka lah al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Oleh kerana itulah, sedekah ke, infak ke, kita belanjakan harta pada jalan kebaikan ini, kita tolong orang kafir, astagfirullahaladzim, kita tolong orang fakir. Sebab fakir itu boleh membawa kepada kekafiran. Kadal faqru an yakuna kufran. Kita silap. Menolong orang fakir, miskin semata-mata kerana Allah ingin dapat redha Allah, sama ada dia buat yang wajib ataupun yang sunat sukarela. Ini adalah bukti yang jelas tentang kebenaran iman seseorang. Sebab pelakunya termasuk orang-orang yang beriman yang mendapat kejayaan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum bi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun. Jadi orang mukmin yang berjaya ini ialah antaranya ialah mereka ni solat khusyuk, mereka ni lara, mereka lari daripada perkara-perkara yang lara, mereka tak terlibat, dan mereka ini mengeluarkan zakat. Jadi muslimin dan muslimat dikasihi sekalian, banyaklah kita dengar kelebihan-kelebihan zakat ini, cuma kita kadang-kadang tu berat hati jugalah, terutama dalam musim-musim ini kita rasa kita dalam kesempitan, tapi sebenarnya ramai lagi orang yang lebih sempit daripada kita. Mudah-mudahan kita bantulah mereka untuk sama-sama hidup dalam keadaan yang serba sederhana, serba cukup, kalau tidak bermewah-mewahlah dengan apa yang ada, kelebihan yang ada pada kita. Seterusnya muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sambungan daripada wasadaqatu burhan wasabru diya. Wasabru diya. Apa maksud diya? Cahaya. Matahari dah menaik tinggi dah semakin silau dah ni. Diya ialah cahaya yang mengeluarkan bahan kepanasan dan boleh membakar. Contohnya cahaya matahari. Ni 5 minit lagi ni nampak silau lah. Sebab cahaya naik daripada belakang tu. Jadi diya tu dia ada cahaya yang kepanasan. Dia tidak seperti cahaya bulan. Cahaya bulan ni ada cahaya tapi tak membakar. Kalau cahaya matahari ni dia membakar. Jadi sabar ini adalah cahaya yang mengeluarkan bahan kepanasan yang boleh membakar. Kenapa? Macam mana dia membakar? Kerana dia adalah satu yang membebankan terhadap diri kita. Dia memerlukan mujahadah sebenarnya untuk sabar ni. Dia memerlukan kejahadah untuk menahan diri pada perkara yang kita nak buat. Ada benda yang kita nak buat, kita sabarlah. Sabar daripada melakukan perkara yang jahat. Sabar daripada melakukan perkara yang tak baik. Sabar kepada melakukan perkara yang baik. Sabar ke atas apa yang berlaku. Sabar juga sabar di atas menanggung apa yang kita tidak mampu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi sabar ni adalah jalan kemenangan. Orang sabar, orang menang. Orang yang mampu menahan sabar ialah orang yang menang. Macam mana? Innamas sabru inda sadmatil ula. Orang yang mampu untuk menahan dirinya ketika dia mampu untuk marah di saat yang pertama. Seorang muslim ini dia akan berada di atas jalan kebenaran. Bagaimana dia bersabar? Bagaimana? Kerana kehidupan manusia di dunia ini dia dikelilingi oleh pelbagai kesusahan. Dia dilingkari dengan pelbagai musibah. Kan? Musibah banjir, musibah macam-macam musibah. Sakit, musibah miskin, musibah lapar, macam-macam. Kehilangan, kecurian dan sebagainya. Dan semuanya itu memerlukan kepada ketabahan dan kekuatan. Jika tidak, manusia akan jadi lemah. Dan dia rasa diri tidak berharga, useless.
Jadi manusia ni perlu kepada sabar, perlu kepada diingatkan dengan sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi untuk melakukan ketaatan kita perlu sabar. Untuk meninggalkan maksiat juga kita perlu sabar. Untuk menanggung kepayahan dan musibah juga kita perlu sabar. Oleh kerana itulah kita nak berakhlak ini, berakhlak dengan sabar ni, dia satu kekuatan yang tidak boleh dijual beli, yang tidak boleh ditandingi. Orang yang sabar ni tidak boleh ditandingi. Itulah ganjaran ni, dia akan dapat cahaya lah. Cahaya yang agung ini akan sentiasa menerangi orang-orang yang sabar. Oleh kerana itulah orang-orang mukmin yang betul-betul bersabar ini, dia akan mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mendapat pujian, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dan Allah Taala akan membalas ganjaran orang yang sabar ini tanpa batas, tanpa berkira, akan dibagi banyak. Allah Taala puji orang yang sabar ni. Apakah contoh yang tertinggi tahap kesabaran ini? Contohnya ialah ketika Nabi Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam. Allah Taala inna wajadnahu sabira. Kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Dialah sebaik-baik hamba dan dia sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan ibadat. Walaupun Nabi Ayub sakit, diuji dengan anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku ini sakit. Aku ini dihinggapi oleh sakit dan Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan dia tidak mengadu, dia tak, kerana Engkaulah aku sakit, tak. Aku ini disinggahi oleh penyakit. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampunkanlah aku, sembuhkanlah aku. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ada wala nabluwannakum syai'an minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin, siapa as-sabirin? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang yang bila ditimpa dengan kesusahan dia akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kita akan kembali. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ialah Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran indah hujjah. Apa maksud hujjah di sini? Kita sebagai seorang yang beriman mestilah menjadikan Al-Quran itu sebagai jalan ataupun menjadikan dia sebagai panduan hidup, jalan hidup, manhaj kehidupan. Pemimpin kita siapa? Al-Quran lah. Al-Quran, kalamullah, kitab Allah. Kita perlu mengambil petunjuk daripada Al-Quran ini. Kita patuh perintah Al-Quran dan kita jauhi larangan Al-Quran dan kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Sesiapa yang buat sedemikian ini, dia akan mendapat manfaat dan syafaat daripada Al-Quran. Ketika dia membacanya, dia akan dapat syafaat. Dia akan menjadi petunjuk dan jalan kejayaan di dunia dan di akhirat. Dia juga akan dapat burhan, mendapat cahaya untuk mempertahankannya di akhirat nanti. Sebab dah sebut dalam banyak hadis-hadis Nabi juga yang memotivasikan kita supaya membaca Al-Quran, terutamanya surah Al-Mulk bagi contoh, untuk menjadi peneman kita, cahaya kita di dalam kubur nanti. Dan kena ingat juga barang siapa yang menyeleweng daripada jalan yang lurus ini, jalan Al-Quran ini, mereka meninggalkan ajaran agama, meninggalkan ajaran Al-Quran, Al-Quran akan jadi musuh kepadanya pada hari kiamat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sesiapa yang meninggalkan zikri, petunjuk kami Al-Quran lah, dia akan hidup dalam dhankan. Okay. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hari ni kalau kita tengok, kalau kita ni banyak baca Quran, semakin banyak kita baca Quran, tapi bimbang kita kurang beramal dengannya, kita bimbang kita akan berdosa. Kalau tak baca Quran tu lagilah, kan? Yang tak baca Quran langsung lagilah. Yang kita baca Quran ni, kalau kita tak beramal dengannya, kita bimbang, bertambah dosa kita. Kenapa? Kerana dia akan menjadi hujah kepada kita. Kita baca, kita tahu, tapi kita tak buat. Dia akan menjadi hujah. Iqamatul hujjah alal qari. Sebab dia sebut dalam hadis juga, rubba qari'in lil Quran wal Quran yul'anu. Berapa ramai orang baca Quran, mengaji Quran, ikut Quran online, bayar yuran Quran, tapi betul dah tajwid, betul dah, tapi tidak beramal.
tidak beramal dengan Al-Quran. Itu yang kita bimbang. Sebab Al-Quran ini kalau kita beramal, dia akan membawa kita, menunjuk kita jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, laqad taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah. Laqad taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah. Aku tinggalkan kepada kamu sesuatu perkara yang jika kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah. Kebimbang jugalah kita ni apa-apa title lah, ustaz ke apalah, PU, imam ke sebagainya. Terbimbang juga kita ni semakin jauh daripada Al-Quran, daripada ajaran Al-Quran, daripada kefahaman Al-Quran. Tapi walaupun begitu, kita tetap juga kena baca Quran, kena kembali pada Al-Quran. Jangan kita lari, kita kata saya ni banding Quran ni jauh, kita pun menjauhkan diri kita. Tak boleh. Walaupun kita rasa kita jauh, tapi kita tetap juga kena kembali pada Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, walaupun begitu, Al-Quran itu, walau kita rasa saya ni banyak berdosa, saya ni banyak silap, insya-Allah dengan kita kembali pada Al-Quran, Al-Quran akan menjadi penyembuh penyakit kita, penyakit hati kita ataupun penyakit jasmani kita. Sebab seorang mukmin ini, dia akan dapati dalam kitab Allah ini, dalam Al-Quran ini, ubat yang boleh menyembuh segala penyakit. Penyakit material dan juga spiritual. Setiap kali dia baca Quran, dia mengkaji Al-Quran, ruhnya akan bercahaya. Dadanya akan lapang. Dan rahsia kehidupan akan difahami dan mengalir dalam dirinya. Tapi orang yang tak beriman, bila dia dengar Al-Quran, dia menderita jiwa dia. Dia sesak nafas dia. Otot-otot dada dia tu jadi sempit. Dan mereka menyangka mereka akan dibinasakan. Sebab itulah disebut dalam Al-Quran, wa nunazzil minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran beransur-ansur dari ayat-ayat yang suci yang menjadi ubat, penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Shifaa'un wa rahmah. Ma huwa shifaa'un wa rahmah. Menjadi penawar dan juga rahmat kepada orang yang beriman. Tapi bagi orang yang kafir, orang yang zalim, tidak menambah sedikit pun disebabkan keingkaran bagi mereka. Dan kerugian untuk mereka. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, para salaf dulu ada yang berkata, tidak seorang pun yang duduk dalam majlis Al-Quran, kemudian dia beredar daripadanya dalam keadaan selamat. Iaitu, sama ada keadaannya sama semasa dia duduk dalam majlis itu, bila dia berada di antara kedua majlis itu dan selepas dia beredar, dia sama ada dia akan dapat keuntungan ataupun kerugian. Jadi kalau dia mengikut, dia akan untung, dia akan jadi syifa dan rahmat. Tapi kalau dia tak ikut, dia akan rugi, illa khasara. Sebab itulah disebut, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi." Zalim li nafsihi. Wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Allah Taala dah klasifikasikan ada 3 kumpulan manusia ini ketika berinteraksi dengan Al-Quran, iaitu yang pertamanya zalimun li nafsihi. Dia tahu Quran dan dia tidak beramal dengan Quran. Wa minhum muqtasid, yang sederhana. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, ada yang tahu dan dia berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan itu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang terakhir ialah kullun nasi yaghdu. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiqa aw mubiqah. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiqa aw mubiqah. Setiap manusia itu keluar pada waktu pagi, ada yang menjual dirinya. Macam mana? Famu'tiqa aw mubiqah. Ada yang memerdekakan dirinya daripada memerdekakan dirinya, ataupun ada yang mencelakakan dirinya. Jadi muslimin dan muslimat, kita ni dalam setiap
kegiatan harian kita ni kita terdedah kepada kebaikan dan kecelakaan. Ada yang menjual diri kerana Allah, inna Allah ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Taala membeli jiwa dan harta orang mukmin ini dengan syurga. Kalau dia berjual dibeli dengan Allah. Ada yang menjual dirinya kepada syaitan dan dia akan celakalah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita mengakhiri tunjuk ajar yang indah ini dengan nasihatnya yang berharga dan menjelaskan jenis-jenis manusia. Menjelaskan jenis-jenis manusia. Ada manusia yang melakukan aktiviti pada siang dan malamnya, tapi mereka bukanlah berada dalam keadaan yang sama. Bukan ada yang ketikanya berada kebaikan, ada ketika berada tidak baik. Di antara mereka ada yang menghabiskan waktu siang malamnya dalam keadaan taat. Buat perbuatan redha, buat perbuatan taat pada Allah. Ia berpegang teguh dengan kejujuran, dengan kebenaran dan hubungannya dengan Allah dan juga dengan manusia. Orang ni dia akan dapat menyelamatkan dirinya daripada kebinasaan dan boleh membebaskannya daripada diazab dalam api neraka. Dan orang seperti ini, dia akan memiliki jiwa, memiliki pemikiran, memiliki akal, dia memiliki kehendak yang bebas, tidak terlekat pada ikutan hawa nafsunya. Dan dirinya akan dibalas dengan syurga dengan nikmat yang kekal abadi. Manakala ada di kalangan manusia yang menghabiskan waktunya siang dan malamnya dengan melakukan maksiat kepada Allah waliyadzubillah, semua perkara dia langgar dan perintah Allah semualah, sama ada hubungannya dengan makhluk pun sama juga. Orang seperti ini dia hanya membinasakan dirinya dan dia meruntuhkan, dia memutuskan hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi dia akan mendapat kecelakaan di dunia, dan kalau dibimbang, kalau dia syirik dan dia kufur, dia akan menjadi banduan dalam neraka selama-lamanya. Kerana semasa di dunia dulu mereka menjadi tawanan kepada syahwat dan hawa nafsunya. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, kulun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia ni dia berusaha. Dia menjual dirinya, sama ada jual diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan, ataupun dia menjual dirinya kepada syaitan dengan melakukan kemaksiatan dan mengikut hawa nafsunya. Dia akan menempah kemurkaan Allah. Jadi setiap manusia ini berada dalam salah satu dua keadaan inilah. Sama ada dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, ataupun dia berusaha untuk membinasakan dirinya. Siapa-siapa yang berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia telah melakukan jual belinya kepada Allah, dan Allah akan menyelamatkannya, membebaskannya daripada api neraka. Jadi barang siapa yang menjual dirinya kepada syaitan, kehinaan, ini akan menjerumuskannya ke dalam lembah dosa yang mewajibkannya untuk mendapat kemurkaan dan pembalasan daripada Allah. Ada banyak peringatan daripada ayat-ayat Al-Quran, antaranya ialah wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, diri manusia ini, demi diri manusia yang wa ma sawwaha, yang menyempurnakan kejadiannya lah. Manusia ni sama, sempurna kejadiannya, ada mata, ada telinga, ada hidung dan sebagainya. Dalam yang sikit sangat saja yang ada kelainan. Dan kelainan itu adalah sebab-sebab yang Allah Ta'ala inginkan kita ni membantu orang yang kelainan ini, melengkapkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala mengilhamkan untuk mengenal jalan yang membawa kepada fujuraha, kepada kejahatan, wa taqwaha, ataupun kepada ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, maka orang yang membersihkannya, orang yang berjaya bila orang tu membersihkannya, mengikut jalan yang benar. Wa qad khaba man dassaha, dan orang yang menjadikan orang yang terlibat terbenam dalam kemaksiatan, maka dia akan rugi. Wa qad khaba man dassaha. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi sebagai kesimpulan daripada perkongsian kita pada hari ini, hadis yang ke-23 ini, ada banyak yang kita boleh simpulkan di sini. Banyaklah. Antaranya kalau kita ingin
kembali kepada yang pertama yang awal-awal semalam kita sebut tentang wuduk, tentang zikir, tentang solat, dan hari ini tentang sedekah, tentang sabar dan juga tentang Al-Quran dan juga tentang berjual beli dengan Allah. Jadi sebagai pengakhiran untuk kita membebaskan diri kita daripada perhambaan kepada syaitan dan juga untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka, Nabi SAW mengajar kita untuk berzikir kepada Allah. Tuan-tuan ingat ni, tanda tulis ni. Sabda Nabi SAW, man qala hina yusbihu wa yumsi. Siapa yang berkata, berzikir pada waktu pagi dan waktu petang, apakah zikirnya? Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Mungkin tuan-tuan selalu dengar dalam aikin nasyid. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Apa kelebihan? Apa kelebihan daripada zikir ini? A'taqallahu rubu'ahu minan nar. A'taqallahu rubu'ahu minan nar. Faman qalaha marrataini a'taqallaha nisfahu minan nar. A'taqallaha nisfahu minan nar. Wa man qalaha thalatha a'taqallahu thalathata arba'ihi minan nar. Fa in qalaha arba'an a'taqahu Allahu minan nar. Kalau kita sebut sekali, 1/4 suku daripada kita ini akan dibebaskan daripada api neraka. Kalau kita ucap 2 kali, separuh kita dibebaskan daripada api neraka. Kalau 3 kali, 3 suku kita akan dibebaskan daripada api neraka. Kalau sebut 4 kali, akan dibebaskan keseluruhannya daripada api neraka. Apakah zikir tadi? Kita baca sama-sama di awal pagi ini. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini mendapat pembebasan daripada api neraka. Bagaimana yang Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berkata pada waktu pagi dan petang, Ya Allah, aku berada pada waktu pagi dalam keadaan mempersaksikan kepadamu, mempersaksikan malaikat dan bahawa kamulah Tuhan Allah, tiada Tuhan yang melainkan Engkau, Maha suci Engkau, Maha esa Engkau, tiada sekutu bagimu, dan Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusanmu, maka Allah Ta'ala akan membebaskannya 1/4 darinya daripada api neraka. Kalau dia baca 2 kali, Allah Ta'ala akan membebaskan separuh dirinya daripada api neraka. Siapa yang baca 3 kali, Allah Ta'ala akan membebaskan 3/4 daripada dirinya daripada api neraka. Siapa yang baca 4 kali, Allah Ta'ala akan membebaskan seluruh dirinya daripada api neraka. Ini kerana penyaksian ini akan membangkitkan dalam hatinya perasaan takut kepada Allah, gembira untuk melakukan ketaatan dan geru untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dalam hatinya. Sebab itulah untuk menjauhkan seorang mukmin itu, untuk menjauhkan dirinya daripada api neraka dan untuk mendekatkan dirinya kepada keridaan Allah, Nabi SAW juga bersabda, Man qala idza asbaha subhanallahi wa bihamdihi alf marrah faqad ishtara nafsahu minallahi wa kana min akhir yaumihi atiqan minan nar. Siapa yang membaca pada waktu pagi, baca apa? Subhanallahi wa bihamdihi. Bukan kita dah tahu ni, kita tahu kan? Kadang-kadang kita terlupa. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi.
Susah ke? Senang kan? Berapa kali? 1000 kali. Daripada kita membawang, daripada kita duk berlucah-lucah dengan orang lain ni, kan? Baik kita daripada membawang, bercerita benda yang tak sepatutnya, baik kita basahkan lidah kita ini dengan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi sebanyak 1000 kali, maka Allah Ta'ala telah memberi dirinya. Dan kalau hari itu hari terakhir, baginya dia akan dibebaskan daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, rasa banyak dah kita berkongsi pada pagi ini, kan? Banyak dah kita berkongsi pada pagi ini. Sebagai penutup, saya baca beberapa ayat untuk kita akhiri tentang jual beli dengan Allah ini memang tidak akan rugi. Hari ini memang kawan-kawan kita ramai yang berjual beli ini, minat berniaga, jual beli macam-macam, Grab, kan, COD, hantar barang makanan, hantar emas, jual emas, emas gold dan sebagainya. Itu adalah jual beli. Dan insya-Allah Allah Ta'ala memberkati usaha mereka. Dan Allah Ta'ala ni kalau kita berjual beli dengan Allah, Allah Ta'ala seronok. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala ni telah membeli daripada orang mukmin ini jiwa mereka dan harta mereka dengan syurga. Balasan syurga, mereka ni akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang mukmin ini, orang yang bersikap benar dengan Allah, dia menunaikan apa yang dijanjikan oleh Allah dan dia apa yang dijanjikan juga kepada Allah, dia berjuang membela Islam, maka di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya kepada Allah lalu dia gugur syahid, dan ada di antaranya yang menunggu gilirannya dan mereka juga tidak mengubah janji-janji mereka kepada Allah sedikit pun. Wa ma baddalu tabdila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Ustaz Rafi'i Burhan. Burhan pun ada kat sini ya. Jadi untuk peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan semua, kita sama-samalah memperbanyakkan amalan-amalan yang ringkas, yang senang ini. Ini satu perjuangan. Ada amalan yang susah, mungkin kita sukar untuk melakukannya. Ini yang senang. Yang ini kita peringatkanlah diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Kerana kalau kita buat, kita tidak akan rugi. Kalau kita peringatkan pun, kita tak akan rugi. Dan kita kena ajak ke arah kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Hadis ini daripada Ibn Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunjuk satu kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita akhirilah perkongsian subuh kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menghilangkan bala yang menimpa kita semua, memudahkan urusan kita semua, menyelamatkan kita semua daripada perkara-perkara yang tidak diingini. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin al-ahya'i minhum wal mayyitin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mengangkat bala, angkatkanlah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Wahai Tuhan yang menolak bala, tolaklah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Ya Allah, Tuhan yang menghindarkan bala, hindarkanlah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Wahai Allah, Tuhan yang menghilangkan kemudaratan, buanglah kemudaratan itu daripada kami dan seluruh umat Islam dan seluruh negara umat Islam. Wahai Allah, Tuhan yang mempercepatkan kemenangan bila kami menang dalam perjuangan menentang bala dan COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mempercepatkan pertolongan, percepatkanlah pertolongan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mana-mana orang yang jahat kepada kami, Kau kembalikanlah tipu daya mereka, Kau kembalikanlah tipu daya musuh itu ke atas batang leher mereka, dan hindarkanlah umat Islam ini pada kejahatan mereka, dan janganlah mereka itu berjaya untuk menjatuhkan umat Islam dengan tujuan jahat mereka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
wal 'afu minkum. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.